Okey, Kak Lela. Kak Lela boleh mula? Okay. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang sedang menonton secara langsung interview live. Okay, menerusi channel our great mentor, Dato' Desmond Kong, atau melalui channel BO International, Forever BO United Training, ataupun boleh juga menerusi FB Kak Lela KLK, dan juga FB Saiful the Great. Okay, so malam ni kita akan sama-sama menonton interview live Kak Lela bersama tetamu Kak Lela malam ni. Okay, so tak kira lah channel mana anda berada, jangan lupa satu perkara, share. Okay, mesti share live interview ni, yang mana sebelum tu Kak Lela share sikit lah. Okay, Kak Lela perkenalkan diri Kak Lela sebab ada juga yang belum kenal dengan Kak Lela. Okay, so yang menjadi host lah malam ni, Kak Lela diberi peluang oleh Sifu Dato' Desmond untuk menjadi host FB Live malam ni. Okay, thank you to Sifu. Dan lagi satu, Kak Lela nak share sikit. Ada orang tanya, Kak Lela ni umur berapa? Oi, Kak Lela muda lagi. Muda lagi. Baru 55 tahun. Gitu. Okay. So, tahun ni Kak Lela dah masuk 7 tahun bersama Forever Living. Nampak tak? Setia tak Kak Lela? So, the most beautiful business on earth lah pada Kak Lela. So, dah 6 kali bergelar Chairman Bonus Manager, 7 kali bergelar Eagle Manager, dan tahun ni insyaAllah akan bergelar lagi sekali Eagle Manager. Okay. Dan Kak Lela proud to announce that kita semua ini berada di bawah BO International 9333. Okay. So malam ni Kak Lela sangat teruja lah. Okay, sangat-sangat teruja. Sebab tetamu Kak Lela malam ni sebenarnya kami ni dah lama kenal. Okay, kami ni dah lama kenal, dan bagusnya yang Kak Lela ingat lah, tetamu Kak Lela ni dulu ni sebenarnya pun salah seorang anak murid juga. Dulu masa Kak Lela buat training di HQ, okay, di center di Maluri. Masa tu Kak Lela menetap di KL. Okay, lama Kak Lela menetap di KL dulu, 33 tahun macam tu. Jadi masa tu tetamu ni, beliau ni, okay, selalu datang ambil ilmu, walaupun wajah dia tu macam sombong-sombong, macam ego-ego sikit, tak kisahlah, janji dia forever family kan masa tu. Tapi sekarang ni orang kata berjodoh pula lah Kak Lela jadi host kepada dia. Okay, so nampaknya kita tak naklah nak buang masa. Okay, ramai tengah tunggu-tunggu kan apa informasi, apa tips-tips yang akan kita kongsi malam ni. Cuma satu Kak Ella nak share beliau ni masa sebelum ni, masa ada satu masa tiba-tiba dia hilang tau. Dia hilang. Hilang dari radar. Jadi Kak Ella selalu pergi HQ, selalu nampak dia, tiba-tiba dia tak ada. Tiba-tiba dia hilang. So pelik jugalah masa tu kan. Tapi kan dengan tak semena-mena selepas beberapa ketika, nanti kita akan share selepas beberapa ketika beliau tampil lagi. Wah, sekali ni beliau tampil dengan lebih bersemangat lagi. Okay, so Kak Lela nampak dia datang bawa ramai orang, lepas tu beli produk-produk, share, lepas tu orang yang dia bawa tu besok jumpa pula dengan Kak Lela. Wah, ini hebat ni, dia lagi laju ni daripada kita ni, daripada Kak Lela masa tu. So tanpa kita melengahkan masa, hari ini Kak Lela nak jemput tetamu Kak Lela ni. Okay, tetamu ni yang mana beliau
kita boleh dapat banyak tips-tips daripada beliau, dan beliau ada kisah menarik yang dia nak yang kita boleh kongsi malam ni tentang bagaimana beliau bangkit dan berjaya di Forever Living ini. Okay. So tanpa melengahkan masa, Kak Lela nak jemput tetamu kita malam ni, iaitu CBM Saiful the Great. Saiful, sila keluarkan terima suara kasih Kak Lela, anda. banyak-banyak idola saya Kak Lela ni. Okey, Assalamualaikum kepada semua dan selamat pagi. Okey, nama saya Muhammad Saiful Bahari bin Hanafi. Jadi dalam Forever saya perkenalkan diri saya sebagai Saiful the Great lah. Semenjak saya Saiful, sekarang Kak Lela nak tanya, Saiful ada di mana ni Saiful? Okay, Saiful saya sedang bersiaran tinggal di mana di KL. Saya berasal daripada Kelantan tapi menetap di KL sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun di KL Di KL dah macam-macam Okey. bisnes So lah saya buat kat kita sini. bersiaran ni jauh ni Saiful. Kak Lela di utara ni, jauh Itulah di Kak Lela utara di ni. utara di Kedah, saya di KL. Akhirnya bersua juga, lama tak jumpa Kak Lela. Dulu kita sama-sama ya, buat betul. Ya, betul. Okey, Saiful. Kak Lela nak tanya Saiful sikitlah. Bila masa Saiful kenal dengan Forever Living ni? Okey, saya boleh cerita sikit bila Saiful kenal? Okey, saya mula kenal Forever Living ni diperkenalkan oleh PCN Nik Syarifuddin. Kawan saya, kawan sekampung masa tu. Dan ni kami sekampung di Kelantan, di kampung kota, area Kota Baru Kelantan. Jadi masa zaman sekolah dulu kami kawan lah dengan upline saya ni, PCN kawan sekolah lah ni. Cikgu Nik. Biasa dalam Forever orang kenal dia Abang Long. Orang panggil PCN Cikgu Nik, Nik Syarifuddin. Dia kawan saya. Dia masa tu daripada dia mengajar di Temerloh. Jadi dia perkenalkan Forever pada saya pada tahun 2013 awal tahun. Jadi dia datang ke KL dengan motor. Masa tu dia ulang alik sama belajar di UiTM lah, di UiTM Shah Alam. Sambil-sambil dia datang untuk sharing dengan saya lah produk Forever tentang bisnes Forever Living. Jadi dia buat demo kat saya pada masa tu lebih kurang dalam bulan 1 atau bulan 2 macam tu lah. Dia selepas dia join sebulan macam tu. Jadi saya dengar lah dia sharing demo semua sambil-sambil minum dengan dia, saya dengar. Jadi saya dengar menarik juga, tapi nak join masa tu tak cukup duit. Sebab saya kerja. Masa tu Saiful bekerja ya? Saya masih bekerja? Saya bekerja. Saya bekerja biasa, gaji rendah, mempunyai seorang isteri masa tu dan anak sekarang dah 4 lah. Masa tu anak 2. Jadi masa tu anak 2 memang cukup-cukup makan je. Memang bisnes pun tak ada kerja, memang kerja makan gaji je. Tapi dia datang Kak Lela sini. dapat tahu Saiful ada buat part time part time online tapi bukan produk Forever bukan produk masa Forever. Tu bukan. Jadi dia sharing kat saya masa tu. Jadi saya tak berminat. Jadi saya perkenalkan bawa dia jumpa kawan saya untuk perkenalkan bisnes Forever ni. Tapi saya belum join. Jadi saya pergi dengan saya panggil Cikgu Nik lah, upline saya ni Cikgu Nik. Jadi saya bawa dia pergi satu tempat masa tu di Wangsa Maju. Wangsa Maju KL lah. Saya bawa dia, jadi jumpa kawan saya tu ada 2 orang kat situ. Seorang tu kawan saya, seorang lagi tu saya tak kenal. Kawan dia lah. Kawan kepada kawan saya. Jadi masa sharing-sharing, perempuan ni 2 leader lah kira. Pernah buat bisnes networking. Jadi saya tu panggil nak sharing kat dia lah. Jadi masa 2 orang tu dengar, seorang yang kawan dia tu berminat nak join. Dia kata aku nak join VIP. Sudah saya. Dia nak join VIP. Jadi saya dengan Cikgu Nik lah masa tu. Macam mana tak join lagi ni, kalau join ahli. Join ahli je tak boleh sponsor orang tu. Jadi macam mana ni? Cikgu Nik saja kat saya macam ni. Kata awak jadi VIP, kawan awak jadi VIP, yang nak jadi VIP tadi duduk bawah. 3 baris kat dia lah. 3 level. 3 baris masa tu. Jadi itu yang menyebabkan saya terjoin VIP. Terpaksa cari duit lah masa tu. Terjoin, terpaksa cari duit sebab ada orang nak join masa tu. Dalam satu malam saja 3 VIP Cikgu Nik dapat. 6 cc kat Lela, bayangkan 6 cc. Dia balik happy tak dia balik Temerloh? Tak sangka kat Lela, kita bawa orang, kita tak join, kita bawa jumpa kawan, kawan nak join. Tak kelang kabut kita. Itu nasihat saya. Kalau kita nak perkenalkan sharing bisnes ni, bawa upline ke, pastikan kita join dulu. Itu paling penting. Lagi satu Kak Ella tanya,
masa Saiful bekerja, masa Saiful dah nampak peluang ni, lepas jadi VIP tu, Saiful gunakan apa ya untuk Saiful mula berniaga Forever ni? Gunakan apa? Cara peringkat offline awal ke tu ataupun cara online? peringkat awal tu saya buat secara part time kat Lela, buat part time dan juga sikit-sikit secara online. Belum belajar pasal online sangat, baru nak berjinak-jinak secara online lah. Jadi dulu tak ada lagi macam application Forever to You. Jadi saya akan beli kat kaunter dan waktu kerja saya akan pergi waktu rehat macam tu. Waktu rehat saya lari kejap. Lepas waktu kerja saya pergi, satu hari tu lepas waktu kerja saya akan set appointment. Kalau cikgu ni datang ke KL, saya pastikan ada appointment dengan prospek saya lah. Sebab dia datang kejap je, dia datang hari Minggu, saya 2 hari. Dia balik, dia pernah 3-4 kali lah dia datang untuk jumpa prospek saya pada masa tu, tahun 2013. Jadi yang saya dapat prospek saya kebanyakan di area Gombak, dekat rumah Kak Lela. Sama Seri Gombak kat atas tu. Okey. Kau masuk kawasan tu. Okey. Kak Lela, dia ada sejarah ni, sejarah pasal prospek saya dekat Gombak ni. Jadi okey, Kak Lela nak tanya. Apa yang saya pun nampak di Forever ni sebenarnya? Apa yang special sangat tentang Forever ni? Okey, pertama sekali Kak Lela saya nampak banyak insentif di Forever ni. Banyak insentif menarik seperti melancong ke seluruh dunia 3 kali setahun. Jadi saya tengok upline saya Cikgu ni pergi melancong. Mengata pergi melancong sampai 2-3 kali. Sebabnya saya tengok sebab apa? Saya dengan wife saya ada dalam grup dia. Grup no manager masa tu, grup dia lah. Jadi dia kejap-kejap dia pun pergi melancong, kejap-kejap pergi melancong. Wife saya beritahu lah cikgu ni panggil cikgu ni asyik pergi melancong je. Cuba tengok bisnes dia apa. Selalu pergi, dia tak tahu 2-3 kali. Jadi yang best tu saya memang minat melancong Kak Lela. Bila minat melancong bersama Forever jadi Forever ni dia bagi melancong ditanggung sepenuhnya. Ditanggung sepenuhnya oleh Forever, percuma Kak Lela. Tu yang best. Oleh kerana ni bersama pasangan, bukan seorang-seorang. Bersama pasangan. Cikgu ni pergi bersama pasangan. Buat seorang pun buat dapat 2 juga. Dapat 2 pergi melancong. Jadi saya tengok selain pada itu saya tengok selain pada pergi melancong saya tengok ada tabung kereta, buat sale bersama grup 3 bulan berturut-turut. Company bayar tabung kereta selama 3 tahun. Forever to Drive. Saya fikir 3 bulan bayar 3 tahun ni gila punya insentif ni. Bonus besar macam ni. Itu saya cari juga kat situ, Forever to Drive. Senang kita prospek, kita kena tekan kat Forever to Drive. Okey, kemudian 3 bulan tapi company bayar sampai 3 tahun. Saya juga teringin nak macam cikgu ni, pergi naik stay, work stay, berdiri di bentah dunia. Selalu company lokal, biasa saya dulu pada tahun 2013 ada join business jugalah. Local company, trading, tapi banyak lebih kepada binary system. Saya bisnes saya binary system. Kalau saya ada team. Mesti kalau buat saya suka, kalau bayar pair, maksimum pair saya hentam maksimum pair satu hari. Bonus. Tapi tak lama. Sebab buat jadi tak lama Kak Lela. Buat kejap dalam beberapa bulan, tahun kata company dah mula delay, ubah plan. Sebab kan nak bayar peri maksimum. Kat situ saya banyak belajar pada situ. Pentingnya bisnes ini berbanding bisnes binary system. Okey, Kak Lela difahamkan ya, Saiful dalam masa 3 bulan Saiful dah naik supervisor dekat Forever ni. Betul, lepas tu kenapa boleh terpancit berhenti? Dan kenapa Saiful buat comeback? Lepas tu kenapa nak comeback? Dia berhenti ni ada situ saya cerita tadi yang Kak Lela, yang prospek saya dekat Gombak tadi, dekat Seri Gombak. Nama dia Kak Zah. Prospek ni dia gila excited nak buat. Dia pergi stoking mana-mana, dia sharing produk Forever Living. Sampai satu hari Kak Zah ni dia ada satu penyakit lah. Penyakit dia excited sampai menggigil nak buat. Saya sharing kat dia excited macam secretary lah macam tu. Sampai husband dia call saya, call upline saya cikgu ni. Dia beritahu jangan ajak lagi keluar sharing. Sampai teruja nak buat sangat business Forever Living ni. Menggigil-gigil nak keluar tak nak balik. Kat situ saya pelik kenapa. Jadi saya banyaklah ubah saya kat situ, saya macam-macam lah, takut pun ada. Jadi kat situ saya slow sikit. Tambah pula kawan-kawan rapat saya ajak buat bisnes baru. Duduk kejap-kejap datang bisnes baru. Bisnes yang binary, bisnes yang guna koin-koin.
U-token saya Ya. banyak terlibat dulu. Jadi sejarah Oh. ni daripada apply saya cikgu ni, pada masa tu kami sama-sama start dengan CBN Ijo Bandung. Dia sekali dia tahu sejarah cerita saya seni rombak ni. Dia ada sama, Hmm. dia tahu. Itu sejarah dia Hmm. menyebabkan saya kurang sikit kat situ dan saya terjebak terikut dengan kawan-kawan saya pergi buat bisnes lain lah. Buat bisnes di luar Okey. sana yang sekejap buat company cabut lari. Banyak saya kena macam tu. Bisnes-bisnes yang macam U-token dulu. Macam-macam lah saya buat Kak Lela. Yang menyebab Okey. bisnes Masa tu dah SB ya? Masa tu dah supervisor dah? Masa tu bulan ketiga supervisor lah. Supervisor, saya berhenti kejap. Saya pergi buat bisnes lain lah. Bersama kawan-kawan saya. Okey. Itu yang hilang dari radar sekejap tu ya? Hilang dah. Jadi saya comeback semula Kak Lela. Saya comeback semula sebab pertama saya tengok upline saya Cikgu Nik ni. Dia selalu pergi melancong ke overseas. Jadi masa tu yang saya beritahu tadi saya comeback balik pada tahun 2017 selepas 5 tahun. Dan 5 tahun income saya tengok income dia Kak Lela. Tiap-tiap bulan naik. Dia kata dia cakap kat saya, okey, mu tak nak buat tak apa. Nanti income makin naik. Biar tak payah buat. Pergilah buat bisnes lain. Saya dia cakap Kelantan lah. Tak sebab tak apa. Kita kahwin makin naik. Kalau dia nak datang balik demo tu, kita kahwin 50,000, demo baru datang nak buat pun tak apa. Panas Kak Lela cakap gitu, siapa tak panas. Sekarang masa tu dia ada 25,000, 30,000 macam tu dia kata. Kalau saya tak start, dia kata income dia pergi 50,000, awak nak tunggu sampai income saya 50,000, saya tak kisah dia kata. Ya, betul. Panas. Panas. Saya. Masa tu memang. Okey, lepas tu kemudian sebab yang keduanya adik ipar saya. Adik ipar saya dia dengar sharing daripada online lah, daripada leader lain, ajak dia join Business Forever. Jadi wife saya, dia adik ipar saya ni adik kepada wife saya. Dia kata saya buat juga Business Forever. Tapi masa tu saya stop. Jadi dia kata dia nak buat, dia nak join bos saya lah. Jadi dia kata nak buat betul-betul, dia ada minat berniaga. Jadi saya kata, ya ada seorang nak buat bawah ni. Kalau dia join VIP, saya boleh buat sama dia. Berganding bahu dengan dia. Jadi saya comeback balik pada masa tu lepas jumpa Cikgu ni, dia nak pergi ke Dubai. Flight transit ke Dubai masa tu. Global Rally kat Dubai 2017. Saya jumpa dia di KLIA, saya sembang macam mana saya nak mula apa step saya kena buat dulu mula-mula. Saya tanya dia, sembang-sembang dengan dia. Sambil adik ipar nak buat itulah. Terpanggil saya datang balik ke Forever Living. Macam itulah Kak Lela. Tahun 2017, di bulan 4 macam itulah masa Global Rally Dubai. Ya. Bila Saiful dah buat comeback, Betul. Bila buat comeback tiba-tiba manager unrecognized. Alamak. Jadi tak apalah unrecognized, tapi yang Kak Lela excited nak tahu tu macam mana kau boleh bangkit balik untuk jadi recognized manager. Itu yang Kak Lela nak tahu. Sebab rata-rata orang kalau ABO kita ni kalau dia dah jadi unrecognized dia macam down. Betul. Dia macam dah hilang semangat. Tapi Kak Lela teruja sangat nak tahu dan Kak Lela percaya ramai ABO kita nak tahu macam mana Saiful boleh come back dengan gaya yang lebih hebat lagi untuk bangkit menjadi recognized. Kena share betul-betul dekat sini. Kena bagi kau bagi dia orang faham. Rasa malu nak cerita, orang lain semua recognize, saya unrecognized. Malu Kak Lela. Okey, dia macam ni Kak Lela. Saya tak sangka lah kena manager betul. Kita tak sangka benda network kita akan grow bila-bila masa anytime akan grow. Jadi saya tak plan pun. Masa tu polisi baru Forever Living lah. Dia keluar polisi baru yang asalnya naik manager 2 bulan 120 cc. Jadi apabila ada keluar polisi baru, kita boleh naik manager 150 cc dalam masa 4 bulan. Tetapi dalam masa 4 bulan tu kita perlu aktif 4 cc katalah 5 cc. Perlu setiap bulan 5 cc. Kalau miss 1 bulan tak cukup 5 cc, kita naik manager dikira unrecognized. Kena ingat kat sini, penting. Saya dah lalu benda ni rasa tu memang menyesal. Setahun tu Saiful pancet 1 bulan Bukan setahun Kak Lela, 4 bulan. Polisi baru 4 bulan tu untuk naik manager, saya pancet 1 bulan. Menyesal tak mudah. Jadi siapa-siapa yang dengar live saya ni, ambil iktibar daripada saya ni. Aman, daripada nak recognize bukan senang Kak Lela. Saya kebetulan ada rezeki kat situ, ada orang yang tak naik pun ada, berapa ramai. Jaga 5 cc Kak Lela. Saya pesan kat orang semua, jaga 5 cc. Walaupun network kita dah ada sikit, kita start
train buat 5 sisi. 5 sisi adalah nadi pada bisnes kita. Jadi saya cerita Kita kat tu orang yang macam kena tu. buat ya. Jangan fikir orang Kita lain ya. kena buat. Kita kena buat. Saya disebabkan orang bawah slow buat. Jadi saya kat situ saya pancing kat saya tak cukup 1 bulan saja. Bayangkan bulan 2 masa tu saya pancit. Bulan 3 dah start grow network saya. Bulan 3, hujung bulan 3 awal bulan 4 saya Oh. touch manager Okey, 2019. Kak Lela nak tanya. Kak Lela nak tanya, apa sebab kita boleh pancit 5 sisi? Adakah sebab kita kurang fokus ataupun kita kurang kita kata bukan guide lah, kita maknanya kita tak control kita punya sisi ataupun macam mana tu? Biasanya kita tak Kita pantau tak lah. perasan ke atau macam mana? Biasanya kalau berlaku 5 sisi pada saya sendirilah. Saya lebih fokus pada trading. Saya jual banyak produk. Dulu saya pasang satu iklan FB ad. Pada masa tu saya start lah comeback balik buat Forever. Saya jual absorbency kali dah. Dengan pengalaman saya dalam tempoh 5 tahun saya berada tempat lain tu, saya jual trading, saya jual produk-produk Cina. Saya guna FB ad. Saya guna target yang betul-betul saya belajar saya jual. Masa tu saya jual singlet boro, jual Quran digital, jual slimming bambu. Jadi pengalaman kat situ saya terap bawa masuk ke dalam Forever. Jadi produk yang saya bawa jual pada masa tu absorbency. Pada tahun 2017, Cikgu Nik tahu saya, PCN Nina dia tahu saya. 2017 memang banyak saya jual absorbency menggunakan FB Ads saja. Saya pasang RM20 sehari sampai RM30-40 sehari, tapi PM berlalu-lalu. Orang PM order beratus-ratus botol sebulan. Tetapi Kak Lela, kita tak menjamin kita 5 sisi Kak Lela konsisten setiap bulan. Sebab saya fokus kat trading. Saya nak untung runcit saja. Mungkin kita tak follow, kita tak betul-betul jaga kita punya. Kita tak jaga. Pertama kita tak faham betul-betul sistem. Yang tu yang sebenarnya. Ya, betul. Sebab tu siapa yang dengar sistem 5 sisi. Pertama siapa yang join Business Forever ni, dia join tak kira dia join member RM90 ataupun VIP. Pertama dia kena tahu sistem 5 sisi dan GEP. 5 sisi saya cerita. 5 sisi, GEP, kemudian 3 konsep 5 langkah. Step by step. Sebabnya kalau kita terus pergi GEP, 5 sisi kita tak tahu ke mana. Merang-merang buat. Ada yang jual, ada yang trading, ada yang suka rekrut jadi ahli je. Dia orang dapat, dia nak target nak close VIP je, tapi tak dapat. Jadi 5 sisi dia orang tak dapat ya. Sebab tu pentingnya kelas sistem 5 sisi. Baru pergi kepada GEP. Lepas GEP baru 3 konsep 5 langkah. Macam tu lah saya target kat Lela menyebabkan saya. Okay. So untuk nak dapat balik recognize manager tu, macam mana pula Saiful buat? Apa gerak kerja yang Saiful buat untuk dapat balik semula? Macam tu. Sebab ramai nak belajar ni. Kak Lela, tak silap saya masa tu camp kepimpinan di Kuantan. Camp kepimpinan di Kuantan Masa tu berlaku saya recognize, saya pergi camp kepimpinan, tak silap saya. Datuk Desmond buat. Saya jumpa Datuk Desmond, saya tanya macam mana. Saya tanya Cikgu Nik, saya tanya leader-leader yang dekat HQ. Saya recognize, jadi saya nak pergi recognize. Network saya tengah grow ni. Kalau saya tak recognize, jadi saya tak dapat merasa apa overriding apa semua daripada network grow saya ni. Saya jumpa Datuk Desmond, dia cerita kat saya, you kena perlu buat macam ni. Okey, ada satu cara, satu peluang je lagi. 2 bulan. 2 bulan untuk naik manager. You kena fight yang tu. Kebetulan network saya grow lebih lah 70-80 sisi sebulan masa tu. Jadi kalau buat 2 bulan cukup lah. Cukup 120 sisi. Saya ambil yang 2 bulan punya. Saya recognize. Yang 4 bulan tadi tak recognize. Jadi itu bulan 3. Bulan 4 dalam tempoh sebulan, bulan April 2019 tu saya recognize dalam tempoh sebulan tu. Dalam tempoh sebulan tu saya belajar. Saya call Magret, saya call HQ, saya tanya macam-macam Cikgu Nik, saya tanya sebenarnya Kak Lela, Pak Ali, jumpa dengan dia minum, saya tanya Pak Ali macam mana? Dia melawat Kak Lela, mula-mula tak nak ajar aku buat macam ni. Dia tipu saya. Allah geram betul. Dia macam-macam lah. Dia tipu saya, dia cerita macam ni buat. Tapi dia bagus. Dia suka bagi ilmu. Dia buat macam ni, tanya orang tu buat macam ni. Jadi saya kejar yang 2 bulan punya. Makna 2 kali langgar terus recognize. Itu polisi Forever lah. Alhamdulillah saya recognize pada bulan 5 April, pada bulan Mei saya dah recognize sebagai manager. Okey, yang paling best pula selepas dapat recognize,
Tiba-tiba kau dapat CBM pula. Lepas tu kena ada pasport F2D. Betul tak? Nak dapat CBM kena ada pasport F2D. Sedangkan Saiful masih bekerja. Dan Kak Betul. Lin fahamkan Saiful buat Grab juga kan? Okey, Wah, so Kak Leila, saya buat Grab ni tolong cerita bersebab. sikit macam mana buat F2D tu masa tengah bekerja tu. Okey, saya buat Grab ni sebab saya fokus saya nak rekrut prospek. Saya bukan buat saja. Oh, Saya buat Grab ni bukan okey. Ada saja-saja. tujuan lah. Mana saya ada family atau semua saya ada mana saya kerja bahagian maintenance di building lah. Maintenance Okey, bahagian okey. lift. Jadi saya terpaksa buat Grab jadi untuk prospecting. Jadi saya buat Grab pada masa tu sebelum saya capai CBM ini kira sebelum lah. Sebelum saya nak dapat F2D ni, saya buat Grab, lepas tu saya plan 2-3 orang. Kan masa tu bulan 10 tak silap saya 2000 bulan 10 2018 macam tu kat dia lah. 2019 ada kempen 62 dapat cabin bag. Betul. Saya nak cabin bag kuning tu, bag trolley forever tu, saya nak. Ya. Jadi kalau saya tak fight cabin bag tu, yang setahun punya saya tak dapat sebab saya kan pancit bulan 2. Betul tak? Saya kan pancit bulan 2, betul. Jadi saya tak cukup untuk setahun. Jadi saya tak dapat cabin bag. Jadi masa tu promosi company forever dia offer dalam tempoh sebulan tu tak silap saya kempen 60cc ke 62cc macam tu. Jadi yang ada potensi nak buat ni 4-5 orang saya panggil. Okey, company ada buat promosi cabin bag ni. Kita nak fight ni. Jadi macam mana kita nak buat ni? 5cc kita kena jaga. Jadi kita kena fight bagi tahu nak buah. Bagi apa-apa, bagi buat kontes apa-apa kat nak buah supaya kita dapat cabin bag kuning yang sebulan tu. Jadi Kak Leila, saya fight 3 orang masa tu. Manager Fizullah, manager Zahidin. 3 orang dapat cabin bag. Sebab kita dah plan awal-awal memang nak benda ni. Nak benda ni dapat. Plan masing-masing buat kontes. Masing dapat. Alhamdulillah dapat Kak Leila. Tetapi dalam fight tu terfight semua F2D. Wah. Secara tak sengaja lah ni. Kempen tadi, kempen yang company buat tu, saya terfight F2D bulan kedua. Terfight F2D bulan kedua. Okey, terfight F2D bulan kedua. Jadi tinggal lagi bulan ketiga. I Jadi see. bulan ketiga saya fight bulan 11. Bulan ketiga saya fight betul-betul lah. Fight betul-betul lah. Saya 50cc. Rasa tak silap masa tu 2 kali. Bulan ketiga saya bawa ke bulan berikutnya sekali lagi. Tak cukup Kak Leila. Tapi daripada 100 lah. Tak kurang 100. Maknanya 2 bulan dah lepas lah. Tinggal lagi sebulan je nak. Terpaksa bawa bulan berikutnya sebab tak cukup. Bulan berikutnya Alhamdulillah cukup. Saya fight betul-betul. Fight betul-betul Kerja lagi masa tu. Masih kerja lagi? Itulah dia. Memang saya buat part time. Sampai sekarang masih part time lagi. Saya kerja bagian maintenance. Cuma masa relax sikit. Jadi saya fight betul-betul. Waktu petang saya guna betul-betul. Pagi saya buat kerja. Sebelum sampai petang. Waktu lunch tengah hari saya buat fokus untuk kerja di bahagian yang saya buat kerja sekarang. Lepas waktu lunch saya fokus untuk forever. Sebab saya nak fight bulan ketiga punya tu di. Ya. Memang saya plan betul-betul yang tu. Ya. Okey, di awal pembabitan Saiful ada tak apa-apa halangan, cabaran dan macam mana Saiful atasi? Sama ada daripada keluarga ke, daripada kawan ke, ataupun daripada segi kerja ke, apa sajalah, apa halangan dan cabaran yang Saiful berdepan dan cara atasi. Apa-apa bisnes pun banyak halangan kan Lina. Dalam trading pun saya buat dulu pun banyak halangan. Tambah-tambah dalam networking macam-macam, ragam. Kita tak tahu. Jadi halangan ni biasa dan cabaran memang banyak, kita tak boleh nak elak. Jadi memang terpaksa hadapi. Pertama saya buat macam mana? Pertama cabaran buat bisnes secara part time ni macam saya ni, ada masa-masa terpaksa batalkan appointment sebab kerja bos panggil datang kerja. Jadi kita dah siap appointment dah. Tu antara cabaran lah, halangan yang saya dapat tu. Okey, kemudian setiap 3 minggu saya kerja on call, jadi standby. 3 minggu sekali, 2 minggu rehat. Saya macam tu maintenance leave kan. Setiap 3 minggu kena masuk call, seminggu kena masuk standby. Daripada dulu memang macam tu. Memang pack masa, tak ada masa. Jadi orang standby kat kerja kat saya selain pada kekangan family, macam-macam lah member bagi tahu buat tu tak jadi, buat bisnes lama sebelum ni pun tak jadi, apatah lagi nak buat bisnes produk.
Kena sindir Kak Lela macam-macam. Tu biasa dah kena sindir tu. Jadi Ah. saya banyak urus family, hantar anak sekolah pagi petang, sekolah pagi, sekolah agama petang. Saya pergi hantar pergi ambil. Jadi saya terpaksa uruskan masa ni untuk forever. Paksa bagi betul-betul. Masa yang saya ada untuk forever saya guna betul-betul. Kak Ella, saya tak bazirkan. Betul-betul Sama ada kalau saya tak keluar jumpa prospek, saya akan online. Sama ada Facebook, masa tu WhatsApp. Saya pakai broadcast. Masa tu memang aktif gila lah buat broadcast apa semua WhatsApp. Memang aktif betul. Memang Itu memang aktif, agak saya cabaran. Betul. Okay. So, okay. Minta Saiful bagi apa tips ya. Ini CBM ni. Bagi tips, nasihat pada LBO baru dan lama lah. Okay. Jika mereka ni nak kekal berjaya di FLP ni. Apa tips-tips dia yang kita kena ada? Biasa tip yang saya guna sendirilah. Saya tak nak tip online. Online macam-macam tip dia ada. Ada yang online, ada yang buat kontes, macam-macam lah. Macam saya lebih fokus kepada buat konsisten lah. Memang saya slow. Kalian kalau tahu dalam bisnes forever ni saya slow berbanding orang lain. Mulai rekrut laju, saya slow lah. Bagi saya, biar slowly but surely. Saya pegang prinsip tu. Bagus ni. Macam mana tadi? Slowly but surely ya? Kita gagal. Kita rekrut orang tolak, reject. Biar slow. Slowly but surely. Surely ya? Tahu, bisnes ni bisnes marathon. Long term. Saya suka bisnes yang marathon. Jadi saya ambil iktibar daripada bisnes-bisnes lain bungkus sebelum ni. Saya nak mencuba bisnes marathon. Jadi saya kena banyak bersabar Kak Lela. Saya kena banyak bersabar. Kalau gagal, saya ada plan. Jadi saya ada plan. Untuk insentif ni saya plan macam ni. Macam mana nak plan dalam tempoh period untuk fight insentif tu lah. Jadi kalau saya gagal di tengah jalan, saya akan tukar cepat-cepat strategi lain. Kita mesti kena ada strategi. Nak fight insentif ni kita tak boleh buat 5 sisi suka-suka. Dapat nanti network gerung nanti dapat. Bukan macam tu Kak Lela. Benda ni kena plan awal-awal. Kalau kata insentif bermula untuk CBM bermula Januari, kena plan Januari lagi. Yes. Macam siapa Sifu Datuk Desmond nasihat dia kata buat 60 sisi sebulan ke. Kita kena follow step. Apa yang Sifu ajar menggunakan sistem 9333 tu memang banyak. Skill set apa semua kita kena follow. Kita kena plan awal-awal. Saya plan awal-awal Kak Lela. Okey, kemudian saya belajar betul-betul pasal GEP. Sebab daripada 2017 kan saya banyak attend kelas yang Kak Lela buat, CBM Basyarul buat kat HQ. Saya nak belajar, saya nak faham betul-betul pasal GEP. Saya pergi kelas. Seorang pun saya pergi kelas. Saya ajak member pergi, dia tak nak pergi. Tak apa, tak nak pergi, aku pergi motor seorang. Pergi seorang. Kalau Kak Lela tengok saya setiap minggu saya ada. Betul Kak Lela? Ya, betul. Kak Lela memang tahu. selalu Setiap nampak. minggu. Selalu ada orang follow seorang pun saya pergi. Tapi dalam group saya push Kak Lela. Dan dalam kelas saya selfie, saya cakap dah hadir kelas. Saya post lah kat dalam group saya masa tu, ramailah ahli-ahli dalam group saya. Saya post, saya attend kelas, tajuk apa malam ni. Ramai terwujud lah kat kelas. Dia orang tak nak datang ya? Dia orang tak nak datang tapi saya pun datang. Kamu juga lah nak tarik. Daripada saya pergi seorang tu, makan masa juga nak tarik. Bukan senang. Kita bukan nampak kita ya, buat ciri-ciri berjaya, orang nak berjaya. bukan terus berjaya. Sama juga kita jumpa prospek. Ciri-ciri orang nak berjaya. Saiful, ciri-ciri yang kita nak berjaya ni kita kena dulu Kita kena lead by example buat satu-satu step. Kali lah kita kena follow step satu-satu yang leader ajar kat kita. Kita tak boleh ikut step kita sendiri. Jadi leader kata mula dengan step macam ni. Kita follow step yang leader ajar. Jadi leader-leader bagi kelas apa memang Zoom meeting apa semua ada sebab. Jadi mesti ada step dia. Dalam step tu mesti ada strategi dia. Ya, lagi satu kita rasa bangga sebab kita dalam sistem yang Datuk dah buat tu 9333 tu. Memang terbaik. Memang power Memang terbaik. Memang saya follow sistem itu. Memang terbaik. Jadi banyak kan kita kena cari ilmu. Zaman sekarang, zaman PKP ni senang nak dapat ilmu. Banyak Zoom meeting. Macam-macam lah. Setiap minggu sampai 3-4 kali kelas. Grup kita kadang-kadang. Jadi kita kena banyak cari ilmu, kita kena cari sendiri. Macam saya cari dekat Zoom meeting ataupun saya Google. Selain pada saya Google, saya macam Facebook, kita tengok friend-friend kita yang kita friend yang ada yang ataupun kita follow leader-leader yang buat business forever. Kita boleh tahu strategi dia orang guna macam mana. Banyak daripada situ saya tengok dia orang post iklan marketing dia orang macam mana, saya follow. Saya tiru sikit-sikit saya belajar. Okey, macam ni cara nak buat 5 sisi. Macam ni nak buat marketing. Saya belajar daripada iklan-iklan Facebook leader-leader yang lama. Kan dia orang pun ada leader kan ada Facebook masing-masing. Kita nak friend tak boleh. Jadi kita follow je lah Kak Lela. Si first ke.
Ya. Daripada situ saya banyak terima ilmu daripada situ. Saya Google, YouTube. Okey, ini soalan maut lagi macam mana pandangan Saiful berkaitan dengan kita yang terlalu banyak bergantung kepada upline? Nak buat sesuatu kita macam mana? Apa pandangan Saiful? Bagi tips sikit macam mana? Pandangan saya, Kak Lela tahu saya dengan Cikgu ni, upline saya ni jauh. Masa tu dia duduk Ya. Temelung, saya duduk kat KL. Jadi dia dah berjaya, dia berhenti cikgu, dia balik duduk Kelantan. Makin jauh. Saya masih kat KL. Jadi jadi daripada situ kita tak boleh bergantung kepada upline sepenuhnya. Jadi saya kena beranikan diri. Okey, kita set appointment. Contoh kita set appointment. Kita pertama sekali kita tak pandai nak sharing. Kita nak sharing takut-takut. Kita sharing kepada orang yang terdekat dulu. Sharing tak perlu ramai-ramai. Kalau kita takut nak sharing ramai, cari 2 orang ke 3 orang. Macam tu. Sebab macam tu Kak Lela. Saya belajar sharing-sharing. Silap. Kita cerita silap, kita buat demo silap, dia orang tak tahu. Lepas tu kalau kita minta, kalau kita pergi 2 orang, seorang boleh rekod video. Jadi kita tengok balik benda yang silap tu kita boleh betulkan balik. Kalau dia orang rekod video. Jadi kita sharing. Kalau peringkat awal mesti silap punya. Tak boleh lari Kak Lela silap. Gugup. Ya. Lepas tu kita jumpa prospek punya. Macam-macam prospek. Ada yang hebat daripada kita, yang terror. Betul. Macam-macam ilmu dia orang ada, ilmu doktor pun ada. Kita tak tahu. Ya, betul. Tapi kita kena belajar lah ya. Saya belajar. Kita kena beranikan diri. Kita kena cuba. Cuba sharing mesti kena ada. Selain pada online, saya suggest Kak Lela macam ni. Saya suggest kat siapa yang tuan-tuan yang tengok ni, BBO yang tengok, banyak gunakan offline sebab daripada kita guna offline, kita keluar sharing menyebab kita yakin pada diri sendiri. Berbeza dengan online. Offline kita lebih confident. Sebab kita jumpa. Tapi sekarang musim PKP ni Saiful. PKP kita tak boleh buat offline. Cuma untuk offline ni saya saja untuk kita belajar confident lah, untuk confident diri. Dia better tapi offline. Daripada segi online pun kita boleh pupuk rasa keberanian kita untuk keluarkan rasa buang rasa takut tu bila kita kena berani ambil part dalam kita punya contoh Zoom meeting macam selalu Datuk buat depan Yaki semua, betul? Itu salah satu betul. Itu memang betul. Memang itu sebab malu sangat takut confident lah tu. Ada. Mana kita bermula daripada guru kita, semua guru. Bermula daripada guru yang kecil. Mana guru kita, PNM kita, personal manager, kita boleh latih kita punya sama ada ahli biasa ataupun VIP kita yang baru. Kita buat kelas Zoom meeting untuk anak buah kita je dulu. Kita nak pergi kepada site lain, kita tak berani. Orang lagi hebat. Jadi daripada situ, orang nak ilmu daripada kita. Kita sharing lah, buat slide macam biasa. Simple slide cukup. Buat pemula kelas GEP ataupun buat kelas sistem 5cc. Walaupun ada 2 orang, 3 orang pun boleh buat semua Tak apa Kak Lela. Saya seorang pun tak apa. Saya dulu seorang je. Ya, betul. Macam tu Kak Lela, nak berjaya ni kita kena bermula pada diri sendiri Kak Lela. Orang tak nak ikut, peduli je. Okey. Kak Lela difahamkan Saiful ni pemalu orangnya. Dululah. Pemalu orangnya. Sekarang pun pemalu lagi Kak Lela. Sekarang pun malu lagi tak? Malu lagi. Saya sebab saya kurang buat Zoom. Saya kalau berdepan orang ramai saya takut. Jadi saya gugup. Masih takut lagi Takutlah kalau ramai-ramai saya takut. Jadi saya guna skill saya, cara saya boleh bawa. Saya guna skill cara saya online. Saya jumpa sekarang ni kita go kepada Saiful punya income lah. Okey. Dalam takut, dalam malu, dalam tak berani, dalam segan-segan tu, dengar income dah pegang 5 angka. Kepala konsisten. 2. Kepala 2 ke atas. Kepala 2. Panas tau. Konsisten Kak Lela. InsyaAllah. Konsisten Okey, memang bersyukur sangat-sangat saya join Business Forever Living ni. Tak pernah saya dapat income macam ni. Saya dapat beli dalam satu masa Kak Lela 2019 bulan 11. Saya beli 2 kereta serentak. Saya beli kereta Azia dan juga Alphard. Serentak 2 kereta kau sapu Dua kereta serentak lah. Disebab guna income bonus ticket forever Kak Lela. Bank lulus. Bank lulus. Allah. Bukan bank sama Kak Lela. Azia Maybank. Okey. Azia low Maybank. Alphard low CIMB. Semua bank lulus. Jadi saya pilih bank yang besar-besar je lah. Bank Business Forever ni ada bonus ticket, ada income. Semua bank cari kita. Sambil nak lulus. Okey. Jadi saya buat
start daripada situ saya buat Grab. Saya buat Grab. Saya buat menggunakan Azia mula-mula masa tu Maika masa tu aktif lah Maika dan juga Grab. Saya daftar dua-dua. Tujuannya saya nak prospecting. Jadi saya bawa Azia ni. Jadi customer yang join ni dia kurang menarik. Biasa je dia senyap, dia keluar. Jadi saya tak puas hati kat Lela. Saya nak buat prospecting. Saya daftar Grab guna Alphard saya. Oh. Saya guna Alphard saya dapat Grab eksekutif. Yang naik kat Lela bukan orang biasa-biasa. Yang kaya-kaya semua berduit naik. Pak sana. Orang kat Lela, Grab eksekutifnya mahal kat Lela. Orang nak booking pun tak mahal. Jadi kat situ saya nak buat prospecting saya senang. Saya buat Grab, saya nak prospecting je. Saya cerita, okey, orang akan tanya, masa saya naik Grab, dia tanya, ni kereta sendiri ke? Kereta sendiri, saya buat hasil daripada Business Forever. Modal RM90 je bang. Saya cerita kat dia. Wah, menarik ni macam mana? Okey, abang bagi nombor kontak abang. Saya WhatsApp kat abang. Banyak kali lah saya dapat daripada situ. Ada yang buat pun ada. Ramai, senang. Kalau saya teruskan lagi kat Lela, memang boleh dapat banyak prospek. Salah satu cara prospecting adalah cara macam tu. Sebab dulu saya teringat Sifu Jackie dia cerita kat saya. Saya nak dapat prospek, saya booking. Dia kata dia tak datang ke HQ dengan kereta dia. Dia datang naik Grab. Betul. Pernah dengar tak Sifu Jackie cakap gitu? Pernah. Lela pun pernah buat. Daripada kata-kata dia tu, saya pusing. Saya bawa Grab. Lagi senang dapat prospek. Sebenarnya tak rugi. Prospek yang mana kita marketing kita berbayar. Bukannya kita keluar duit. Grab bayar kat kita. Saya pun letak aloe vera dalam kereta ke? Saya pun letak aloe vera dalam kereta ke? Ada kita mana poin-poin pentingnya lah. Jadi jumpa kat luar lah. Saya appointment kat luar. Follow up lah ya. Follow up. Penting lah. Itu salah satu saya bagi skill lah. Untuk dapat prospecting. Buat Grab. Tak kisahlah Grab kan motor ke. Kalau kan motor hantar makanan pun. Mesti jumpa customer hantar makanan kat rumah. Selit lah flyers ke apa. Tak salah, tak ada masalah. Saya buat macam tu. Banyak cara lah. Selain pada tu FBX saya dulu dapat prospecting juga. Macam saya jual absorbency. Vitamin C tu dia orang nak beli macam 2-3 botol. Saya kata jadi member lah dapat murah. 15% kalau nak murah 35% jadi VIP. Daripada situ saya dapat juga ramai ahli. Dapat ramai ahli kat Lela. Walaupun saya buka iklan untuk produk jual trading je, boleh dapat ahli juga. Merata satu Malaysia dapat. Bayar berapa ratus botol, berapa ratus customer. Saya lebih 300. 200 lebih ahli kat Lela. Daripada situ saya dapat ahli biasa. Ada yang jadi VIP jugalah. Tapi trading biasa kita akan jumpa pengguna lah. Dia tak lebih kepada nak buat bisnes. Sebab saya fokus pada trading jual barang. Kalau saya fokus kepada nak cari orang untuk bisnes, mesti saya cerita sistem. Kita marketing plan. Macam tu kita akan dapat orang yang nak buat bisnes partner dengan kita. Jadi saya lebih kepada trading, bukan FBX. Untuk trading efficiency je, dapat pengguna je lah kat Lela. Macam tu je lah. Itu je kelemahan dia. Maknanya daripada pengguna tu, saya pun tukarkan dia orang untuk jadi sebagai leader. Saya pun ada cara macam mana saya pun nak. Okey, pengalaman saya kalau saya buat trading macam tu memang susah kat Lela. Kita nak dapat leader sebabnya yang datang kepada kita kebanyakan pengguna. Sebab kita pengguna. Jadi dia nak cari vitamin C. Jadi saya nak twist balik pergi kepada bisnes ni. Saya terpaksa chatting dengan dia orang pakai WhatsApp berjela-jela. Benar kan Lela? Dia lebih baik guna pengalaman saya lah. Lebih baik kita set appointment dengan prospek, pergi buat demo terus. Kita marketing plan, bawa buku GEP ke yang Datuk Desmond jual tu, yang Sifu jual gitu. Guna buku GEP tu, bawa set demo. Kalau tak nak bawa yang lampu untuk nyala untuk aloe vera, at least bawa lah satu untuk demo ATC. Dalam KP sekarang ni ATC tak ada stok lah, kita faham kan. Tapi kalau ada at least buat demo ATC kat Lela. Baru kita buka buku GEP. Daripada situ kita akan dapat business partner. Tak kisahlah sama ada offline, online pun sama je. Online kita recruit cara untuk dapatkan business partner. Dia berbeza. Dia customer ni dia ada 3 jenis. Pertama pengguna. Kedua business partner, ketiga leader. Nak dapat leader kat Lela, kita kena ada sistem. Tak cukup kalau tak ada sistem. Sharing marketing plan saja tak cukup. Kena ada sistem. Barulah business leader datang kat kita. Business partner belum tentu leader Belum kat Lela. Buat jadi VIP tidur pun ramai. Jangan ingat kita dah berjaya kat Lela. Yang kita rekrut semua buat. 10 macam ni lah. Kita rekrut 10, 7 tidur. 3 yang ada potensi nak buat.
Dalam 10 ada potensi nak buat, 3 yang betul-betul buat, 7 yang potensi nak buat tadi, stop tengah jalan. Stop. Itu dia sistem dia macam tu Kak Lela, sistem multi level ni. Kena ingat. So kalau macam tu caranya adalah kita kena sentiasa tambah darah baru ni, Saiful. Maknanya kita tak Yelah, boleh mesti. Sebab tu kita Ah. kena faham, sebab tu Forever dia buat insentif setiap tahun kerana base pada PNM. Kita tengok bukan kepada lebih kepada global rally je lah. Global rally untuk pergi melancong manager kan naik 40%, 20% CC, 40, 20, 10. Jadi dalam insentif Forever ni banyak tekan kepada PNM. Jadi untuk dapatkan PNM, kita tak boleh bawa orang yang sama. Jadi kita kena ada orang yang baru, new blood. New blood dah lahirkan PNM kita. Setiap tahun kita mesti kena ada. Pergilah kat mana-mana cari prospek baru, online. Online senang lah. Online paling senang sekarang ni, duduk kat rumah je. Merata-rata boleh pergi. Memang kena ada new blood setiap tahun. Sebab kita nak dapat insentif. Bukan setakat setiap tahun, Saiful. Kak Lela rasa kena tiap-tiap bulan kita kena tiap bulan lah maksud saya ingat. Dalam setahun insentif tu yang kita fight tu mesti ada prospek baru. Mesti ada prospek baru. Sebab kita ada syarat kita kita ada syarat kita untuk kita nak fight CBM, nak fight Eagle Manager. CBM, nak fight CBM kena ada 150 cc Kak Lela. New cc. Eagle Manager Retreat kena ada 100 cc. New cc. Ya. Betul. Jadi kita boleh rangka kat situ, kita boleh pasang strategi kita kat situ. Apa kita patut buat, macam mana nak dapat new blood? Benda ni banyak kita kena study, kena ada ilmu. Jadi untuk dapat new blood, berapa sisi diperlukan? Kita pecah-pecah lah, kan dalam setahun ada 12 bulan. Insentif mesti tak boleh lari daripada setahun 12 bulan tu. Pecah-pecah. Saya nampak tak? New CC yang Forever letakkan syarat ini, yang kita nampak lah. Yang mungkin Saiful nampak lah. Adakah ini menunjukkan yang Forever ni dia nakkan FBO dia buat kerja? Dia bukan nakkan FBO dia duduk tidur. Macam tu. Tak ada. Forever takkan bayar macam skin cepat kaya, duduk saja tidur dapat duit. Tak ada. Dia tetap business is business. Kita tengok Forever Living ni, dia memang more to business. Memang more business. Dan kita walaupun ada group sale yang besar sekalipun, tak sale juga. Kita bonus kita dibayar based on sale group. Tak ada sale, tak ada bonus. Jadi kita tengok kat situ, daripada situ kita faham Forever nak apa. Tak kira Forever di Malaysia ke ataupun di whole office, semua dia nak kepada based on sale. Cuma beza kat kita kat sini, kita boleh makan overriding daripada group sale dan juga daripada untung runcit kita. Dua. Kita boleh makan untung sampai dua. Saya cerita kat orang, saya jumpa prospek. Awak sekarang awak jual, tak kira jual tepi jalan ke, awak hanya ada satu je lubang untung. Awak je untung trading saja. Saya untung dua, trading saya untung. Daripada group sale saya untung. Mana awak nak? Jadi kita fikir kat situ. Jadi saya cerita benda macam tu, kita olah benda macam kita bukan nak kata reverse psikologi tak. Kita jumpa prospek, kita kena psikologikan dia. Kalau dia orang kaki bisnes, kita tambahkan biar kita lebih daripada bisnes dia sekarang. Kalau bisnes dia punca pendapatan satu je, jadikan kita ada 2 atau 3 income. Biar lebih daripada dia. Jadi dia mudah tertarik kat kita. Apabila orang kaki bisnes mudah tertarik kat kita, dia follow kat kita dah dapat bisnes partner. Yes. Macam tu Kak Lela. Saya recruit prospek, saya lebih tekan kepada bisnes partner sekarang ni. Kalau kita jumpa orang kaki bisnes. Dia berniaga tepi jalan ke. Orang yang tahu selok-belok pasal bisnes, sama ada trading ke ataupun bekas, buat multi level lain, tak kisahlah. Jadi dia orang dah ada skill. Jadi kita fokus cari benda tu. Jangan fokus cari benda tu. Saya banyak kita nak kembangkan network, kita nak group sale kita yang besar, kita fokus untuk kaki bisnes. Kalau target audience ni, kalau biasa dalam Facebook target audience kaki bisnes lah. Kita tarik bisnes. Kita akan jumpa orang kaki bisnes datang kat kita. Sama juga kita jumpa kat luar, kita boleh lihat dengan mata kita tengok orang ni kaki berniaga. Dia buka kedai runcit ke, kedai kuih pisang ke, jual air tepi jalan ke. Dah tentu nak cari duit, berniaga melalui cara berniaga. Orang macam ni kita fokus. Senang. Lagi satu kita bila kita nak buat sharing tentang Forever Business ni, adakah kita perlu, kita memang kita kena tengok orang juga kan, tapi adakah kita perlu spot ataupun pilih orang
kita bab kata orang, kita kata oh ini orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Adakah kita boleh buat macam tu ataupun kita kena buang sikap tu? Kita tak boleh pilih. Sebenarnya tak boleh pilih. Dulu saya ada guna Kita tak predict. Boleh predict metafizik. orang, Saya, peringkat awal dulu saya ada belajar metafizik. Saya tengok nombor kontak dia orang tu, saya combine. Orang ni lebih kepada bisnes, lebih ada duit, tak berduit. Dia ada kaitan dengan metafizik lah. Jadi sebenarnya walaupun dia benda ni berkait, kita jumpa prospek, kita tak boleh memilih Kak Leila. Mana kalau kita nak sharing bisnes, kalau bisnes forever living, kita sharing betul-betul. Kalau kita ada buku GEP, kita sharing marketing plan. Okey, berapa nak join, kita cerita. Okey, join ni jimat 15%, join ahli, dapat voucher. Join terus VIP, dapat barang boleh jual balik. Tak kisah bila dapat jual habis, tak kisah. Nak guna sendiri boleh. Hanya keluar modal sekali je, 1547. Awak dah jadi VIP, semua hidup. Assistant supervisor, semua hidup. Jadi macam saya kan 5 tahun. 5 tahun tak buat, saya comeback balik. Saya supervisor kat Leila 7 tahun kat Leila. Saya paling lama 7 tahun. 7 tahun 8 tahun kot. Lama tak supervisor? Lama. Kalau dapat reward daripada company, supervisor paling lama mesti saya menang kat Leila. Betul tak? Saya rasa saya menang kot. Supervisor paling lama. Nanti kita suruh Datuk buat apa? Okey, pangkat supervisor paling lama. Mesti menang. Kak Leila senang Kak Leila. Buat terus berjaya. Bukan macam tu Kak Leila. Kita konsisten buat, sabarlah. Saya konsisten, saya istiqomah, saya buat. Saya 7 tahun supervisor. Ada orang 5 bulan 10 tahun, baru setahun supervisor dia dah penat. Tapi zaman sekarang tak boleh lama-lama sangat Syaful. Yelah, kalau kita boleh awal, kita dah tahu, kita faham sistem. Sifu dah buat terpayaki 2 kali seminggu. Jadi banyak sistem kat situ kita boleh belajar. Kita boleh, benda dah ada highway, dah jalan dah siap dah. Kenapa kita nak lalu jalan kampung lagi Kak Leila? Betul tak? Kita punya training pun boleh kata boleh kata seminggu tu direct, kadang-kadang ada bahasa Chinese ada kan, apa nama ni, best bahasa Inggeris ada, just follow je. BM pula memang selalu ada. Dan kita ada banyak tak nak join je. Saya sekali kalau dalam group, manager first group, dia hantar link ada kelas macam Zoom meeting. Malam ni ada kelas. Tak kisah kelas siapa-siapa, JLT Yuslida ke, Sifu Jeki ke. Saya cepat-cepat forward pada grup saya. 2-3 grup saya forward je. Mesti ada. Orang nak berjaya ni Syaful, dia punya sikap dia lain tau. Dia punya sikap lain. Dia tak peduli upline dia ada ke, downline dia ada ke, yang penting dia tu ada ke tak ada. Yang penting kita nak buat ke tak? Jangan sampai orang nak buat baru nak buat. Saya kan dah tempuh benda ni. Nak buat, kita buat je. Benda ni akan jadi Kak Leila. Akan jadi kita tahu. Benda apabila kita konsisten buat, pasti ada hasil. Kita buat hari ni, kita jumpa prospek, reject. Kita jumpa prospek kedua, reject. Kebanyakan orang jumpa 3, 4, 5 prospek, dah putus asa, tak nak buat. Dia kata tak boleh buat lah forever living ni. Aku cerita jumpa prospek, tak nak join. Kita tolak. Dia kata dah ada. Macam-macam. Jangan give up. Kita set dalam mindset. Dalam mindset kita anggap orang kenal nak join VIP, nak buat betul-betul. Dapat orang macam Sifu Datuk Desmond, dapat macam JLT Juraidah. Kita fikir kita akan dapat orang macam tu. Jadi kita lebih semangat nak sharing. Jadi kita kena fikir sebelum kita keluar pergi sharing kat prospek, pergi jumpa prospek, kita setkan orang ni hebat ni nak join ni. Kalau buat dengan aku besok bestnya. Kita kena fikir macam tu Kak Leila. Baru kita sharing penuh semangat kat dia. Lagi satu kita kena lahirkan energi. Kak Leila perasan ya, kadang-kadang ada orang dia kata dia belum dapat fighter, dia belum dapat orang yang nak buat, contohnya kan. So orang yang macam ni Kak Leila rasa kita kena bagi dia semangat yang macam mana? Kita nak nak suntik dia macam mana supaya dia nampak bahawa dalam forever ni kita kalau kita sendiri pun tak cukup ilmu, kita sendiri pun belum belum jadi leader, kita jangan harap kita dapat leader. Betul tak? Betul. Kita apa nak follow leader, mana nak follow kita biasa. Orang nak tengok income kita. Jadi dia kalau income penting kita kena tingkatkan punya income dulu
Betul, Kalau betul, Saiful betul. tunjuk income 20,000 memang ramai orang ikut. InsyaAllah. Kak Lela lagi banyak daripada saya. Kak Lela Masya-Allah. otai tu. Amin. Kak Lela, dia macam orang macam ni, ramai saya jumpa Kak Lela. Ya. Kenapa tak grow lagi ni? Tak jumpa fighter. Jumpa orang Ha. VIP je tapi tak ada fighter. Dia orang akan cakap tak ada fighter. Dan Ya. kenapa tak pergi sharing lagi? Kata Ya. mana continue lah sharing setiap hari pergi jumpa sampai jumpa fighter. Ataupun orang yang VIP je kita bagi dia, bagi ilmu kat dia. Bawa dia pergi Zoom meeting, bawa jumpa leader-leader, tunjukkan testimoni speaker. Saya biasa guna macam tu. Testimoni speaker 5 hebat. langkah tu 5 langkah tu kita 5. kena buat Dalam Zoom meeting kita bawa orang tadi yang bukan fighter tadi. Kita tunjuk testimoni orang yang dah banyak income. Sebab daripada dia bukan fighter, dia akan jadi fighter. Ramai macam tu akan jadi fighter. Sebab kita nak agak kita akan dapat fighter belum tentu kat luar. Jumpa 100 orang nak jumpa 1 fighter belum tentu. Jadi untuk kita mindset, kita perlu ada mindset kita cakap aku nak jadikan dia ni fighter. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tunjuk testimoni orang berjaya. Testimoni speaker lah. Speaker hebat. Kita bawa dia pergi Zoom meeting. Kalau ada kelas, macam ada kelas kat HQ ataupun kat center mana-mana, bawa pergi. Mesti ada leader kat sana. Bawa jumpa. Jadi sharing leader 2-3 orang akan dengar. Dia rasa teruja nak buat. Kebanyakan orang yang fighter saja, dia daripada situ dia rasa teruja. Macam kelas Juraidah buat, kelas Saiful Datuk Desmond buat. Kita bawa pergi sana, kan leader-leader ramai datang. Sebelum PKP kan ramai kelas kat HQ datang. Kat situ saya bawa orang. Okey, orang ni kan macam-macam. Kita boleh jumpa dia, kita sembang-sembang jumpa. Kita jumpalah yang mana kita sempat, kita jumpa, kita tanya. Jadi daripada situ, bukan fighter kita, dia start belajar fighter. Macam mana nak jadi macam ni? Sebab kita cerita orang yang nak berjaya ni, macam Sifu Jeki, dia kata dia nak jadi CBM pun 12 tahun. 12 tahun buat baru CBM. Kita cerita, perjalanan ni orang ni. Awak buat kejap, rasa dah tak boleh orang, tak nak jadi fighter. Yes. Jadi daripada situ saya terapkan benda ni, saya bagi contoh testimoni orang berjaya. Aku lahir rasa nak jadi fighter. Selain saya tak banyak tekankan produk. Okey, tapi produk kita tak payah cerita lah Saiful Produk kita memang world best lah. Produk memang world lah, memang champion lah. Kalau kita Google pun memang champion lah Tak kita boleh nak kata apa lagi. Kita selalu buat demo, kita dah tahu kan kehebatan produk kita. Kita tahu dah kita bawa apa-apa produk, tak kisah ubat gigi ke, kita bawa aloe vera gel. Diorang dah tengok, kita bagi diorang rasa. Sambil buat demo, kena bagi orang tu rasa. Yes. Daripada mata turun ke hati, orang kata. Yes, dari mata turun ke hati. Yang penting nak take hati. Dalam bisnes ni, kita heart to heart. Mana hati ke hati. Bisnes ni, kita bukan nak duit daripada poket dia untuk kita ambil. Mana hati ke hati. Daripada hati ke hati boleh melahirkan fighter. Jadi macam mana kita nak suka? Saya banyak belajar benda macam tu. Mana kita bukan nak last but not least lah. Boleh Kak Lela. Apa kaedah Saiful sekarang ni nak mengawal ahli-ahli rangkaian Saiful tu daripada dia orang kata melompat. Sekarang kan jenis lompat-lompat ni kan. So ada tak cara yang Saiful guna untuk kontrol ahli-ahli rangkaian tu daripada lompat? Ke nak biar dia orang lompat je? Sebab dia orang lompat pun Saiful punya income tetap naik kan? Macam Cikgu Nik cakap tu, betul. Macam Cikgu Nik cakap. Okay, Kak Lela, kita dalam grup WhatsApp ataupun tak kisah Telegram ke WhatsApp ke, kita boleh hasilkan. Ada VIP, ada ahli, mana ada fighter, ada kaki 5cc. Jadi ada benda-benda grup yang kita perlu jaga. Benda yang perlu jaga ataupun yang nak jadi fighter. Nak jadi fighter, kita jagalah betul-betul dia. Macam kita, kan selain pada insentif forever bagi, kita boleh create insentif untuk grup saja. Grup tu saja. Contohnya, kita ada 5 grup. Okey, insentif ni aku nak bagi kat satu grup je. Okey, satu grup ni kita tengok, dalam grup ni ada orang kaki lompat. Jadi kita kena create satu insentif. Okey, buat yang sikit-sikit dia mampu buat. Mana kalau kita bagi banyak, dah tentu dia tak mampu. Dia nak lompat lah. Tip ni bagus Kak Lela pun kena tulis ni. Kak Lela lagi hebat. Saya kan banyak. Kak Lela kan mentor saya dulu kat HQ. Kita sama-sama belajar. Okay, kita create, kita buat macam tu. Okay, kita akan dapat orang macam tu. Daripada sekecil-kecil
insentif kita offer kat dia. Hmm. Kalau konten ni dah bagi konten ataupun cabutan bertuan ni dah pergi pada lagi jauh dah lagi advance. Makna kita create untuk grup tu saja. Kita dah tahu mesti ahli biasa kebanyakan novice ni sebelum jadi VIP dia kaki lompat mesti kaki lompat punya. Jadi lah untuk jadi VIP apa kita nak offer kat dia? Bagi yang simple, Yes. bagi yang mudah. Kita nak nilai orang, kita tahu dia kemampuan dia. Ya. Kita tak boleh terus bagi okey buat 5 cc, 10 cc. Tak boleh macam tu Kak Lela. Memang lompat akhirnya. Ya. Kita bagi ikut tahap kemampuan. Tahap Maksudnya kemampuan tahap kemampuan. Kita boleh nilai orang tu macam mana. Kemampuan kita tak sama, betul tak? Masing-masing Tak sama. ada. Semangat Tapi pun tak dia boleh sama, ada turun tingkatkan naik. Kemampuan tak sama. Ya. Tapi dia boleh tingkatkan dari masa ke masa kan? Boleh. Fighter lahir daripada situ Kak Lela. Fighter dia akan lahir daripada orang biasa-biasa. Ya. Sebab pengalaman saya, Okey. kalau nak cerita leader ni Kak Lela, clue-clue leader yang saya dulu terjebak dengan money game, skin cepat kaya, ramai kenal leader-leader. Dia orang join dengan kita, dia orang tak buat Kak Lela. Kat sana income dia puluh ribu boleh datang sini tak buat. Dia sedangkan kat sana dia dah tak ada bisnes, dia nak buat sini tak boleh. Jangan fikir kita dapat leader, kita rasa best, rasa seronok. Baik kita dapat orang biasa-biasa, kita train dia jadi fighter, jadi leader. Itu lagi bagus. Betul. Jangan fikir-fikir tak ada fighter. Kita yang create fighter. Banyak Yes. cara. So sedar tak sedar kita dah 1 jam bersiaran ni tau. Seronok dengar saya pun apa orang kata present buat sharing ni, sedar tak sedar dah 1 jam. Rasa macam tak puas juga ni. Dapat bagi sikit-sikit kan. Saya pun Tapi tengah belajar juga dapat lagi. banyak input So Kak Lela haraplah live interview kita ni malam ni dapatlah memberi input-input berguna, tips-tips. Perjalanan saya lagi susah daripada ada orang. Mana perjalanan saya untuk naik, untuk capai ke tahap sekarang ni, perjalanan saya lagi susah daripada dia orang yang lebih berjaya di sana. Jadi saya share perjalanan bisnes saya daripada dulu sampai sekarang, buat betul-betul. Kalau kita nak buat bisnes Kak Lela, kita rasa tak boleh buat, kita pergi bisnes lain pun boleh tentu boleh buat. Sama je. Dia nak tak nak hati kita. Hati kita nak, kita akan fokus. Kita tengok company contoh. Macam saya kat Kelantan dulu, saya tengok company kedai Cina tepi jalan. Dia buka kedai besi buruk, dia buka kedai basikal kecil-kecil je, basikal mainan kanak-kanak. 15 tahun, 20 tahun Kak Lela. Tanya bisnes apa buat? Dia cari makan besarkan anak bini dia. Hasil daripada jual bisnes basikal kecil-kecil tu je. Konsisten. Yang penting konsisten. Ya, betul. Boleh bina rumah, boleh besarkan anak-anak dia, boleh bawa anak dia belajar sampai APT. Sebenarnya konsisten. Kita buat satu bisnes, tak perlu banyak-banyak. Dan bagusnya Business Forever ni kita boleh warisi Betul Kak Lela, kita tahu bisnes. Boleh diwarisi. Itu yang terbaik lah. Yang Kak Lela nampak Kita tengok contoh Kak Lela. Tak habis lagi. Sila. Kita tengok contoh yang boleh diwarisi. Leader-leader dunia, Kin Mek Sen. Kan dia warisi daripada mak dia. Dia sama generasi jadi kaya raya, jadi jutawan. Banyak leader-leader dan kita boleh tengok contoh daripada dunia punya, luar daripada Malaysia. Daripada orang susah, daripada orang biasa-biasa jadi leader hebat, jadi kaya raya, jadi jutawan. Daripada situ kita boleh belajar juga. Banyak saya belajar daripada situ. Ya. So Kak Lela sangat berterima kasih atas kesudian saya jadi tetamu kita malam ni, dan Kak Lela rasa banyak tips-tips kita yang kita dapat lah Kak Lela pun catat banyak juga tips-tips ni yang Alhamdulillah, sama-sama kita belajar. Saya pun belajar juga Kak Lela. Memang dulu Kak Lela pernah jadi speaker, saya pun pernah jadi belajar. Tapi di Forever ni best sebab kita orang kata dunia ni kan bulat. Ada masa mana-mana kita pergi kita akan jumpa balik dengan orang baru. Macam tu. Yang penting kita sabar, kita buat bisnes sabar macam tu, banyak sabar. So Kak Lela doakan saya pun lebih berjaya lagi. Amin, insya-Allah tahun 2021 ni kita rancang betul-betul apa yang kita nak. Dan kita doakan semua. Kita doakan amin, semoga semua BBO yang sedang melihat di luar sana kita ni pun akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Amin, insya-Allah boleh berjaya. Zaman-zaman sekarang ni ramai orang tengah poket kering Kak Lela, zaman PKP ni. Orang tengah cari satu sumber apa yang boleh membantu family dia orang.
Jadi cepat-cepatlah kita keluar pergi sharing kepada mereka, keluar pergi sharing. Ramai di sana sedang menunggu income sharing dan peluang bisnes daripada kita. Kalau kita tak keluar, siapa lagi nak keluar pergi offer peluang bisnes kat mereka. Ingat, ramai yang Sebab susah kat kita luar nak sana. cari platform bisnes yang betul-betul orang kata yang betul-betul tulen, yang betul-betul genuine lah, yang untuk yang orang kata bukan money game. Kita tak nak yang apa Betul, kata Back to bisnes-bisnes basic. yang Okay, back ada to basic konsep. Alena. Kita back to tak basic, mau. kita tengok sejarah company. Saya Ya. macam-macam company saya buat lingkup, buat bungkus. Akhirnya kita kena balik tengok pada sejarah company. Berapa Ya, lama betul. company tu dah buka, apa bisnes dia buat. Ya, betul. Jadi berbaloi tak kita nak buat, kita nak sumbang tenaga kita nak cari income, kita keluar modal banyak-banyak dah. Keluar income, keluar duit belanja kita dan kita nak bantu family kita. Jadi study betul-betul background company. Macam dalam Forever kan ada segitiga bulat Mercedes tu. Study Ya. betul-betul kat situ. Memang penting tu company, produk dan marketing plan. Study betul-betul. Kalau kita nak buat apa-apa bisnes kat luar sana sekalipun, tak boleh challenge dari segi background company Forever. Memang tak boleh challenge. Dan kita Kak Lela masih ingat lagi apa yang Sifu bagi tahu, 3 mega trend tu ada dekat Forever ya. 3 Memang ada. mega trend. Okay, Memang mega ada. trend ni akan berkekalan sampai bila-bila dia takkan luput di zaman. Yes. Mega trend ni yang berada dalam Forever ni, trend ni akan sampai bila-bila selagi hayat manusia ada. Selagi manusia wujud. Jangan kita ingat saya fikir satu kali. Kita jangan ingat orang dah join gambar Business Forever, ramai dah join, ratus-ratus ribu orang join. Kita tak tahu ramai yang baru lahir, yang tak pernah dengar Forever. Ramai. Ya, betul. Setiap bulan, setiap hari, ramai orang yang tak tahu. Mari daripada mana saya tak tahu. Kita fikir gitu, ibarat kita pergi memancing kat Ella, pergi menjala, pergi tangkap ikan. Hari ni keluar mancing dapat beribu-ribu ekor ikan, keluar dan nelayan keluar, besok keluar beribu-ribu ekor ikan lagi. Bukan satu nelayan, beribu-ribu nelayan di atas laut sana. Jadi kita ambil ketibar daripada situ, kita nak jadi pelayar yang hebat, nak jadi nelayan yang hebat. Kita fikir ikan sentiasa ada. Ya. Kita alat apa untuk kita dapat ikan? Menggunakan teknologi canggih. Apa joran kita guna untuk kita dapatkan ikan? Jangan kita fikir ikan sudah habis di dasar laut tu. Ikan tak pernah habis. Itulah populasi manusia. Macam tu saya fikir Kak Ella. Okey. So Kak Ella rasa 1 jam lebih kita bersiaran kat sini. Alhamdulillah, syukur Kak Ella sebab Kak Ella dapat banyak tips, banyak input dan Kak Ella harap boleh bagi manfaat kepada semua yang live apa kata dalam kat channel kita ni, dan boleh guna dan kenali Forever Living, dan jangan lupa untuk bersama-sama meraih rezeki di lubuk Forever Living ni ya. Joinlah apa-apa kelas online, Tepayaki wajib join. Tepayaki yang Sifu Datuk Desmond anjurkan buat kelas Zoom meeting. Wajib join, banyak ilmu kat situ saya dapat. Anda pasti takkan menyesal. Sama meraih kejayaan. Ya, betul. So kita end up dekat sini ya Saiful ya. Allah, terima kasih banyak-banyak Kak Lela. Kak Lela tetap di hati. Kepada semua, Kak Lela doakan kita sama-sama berjaya di Forever Living ni, berdiri di pentas dunia dan dapat membantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana untuk mengenali Forever dan berjaya bersama-sama di Forever. Pasti jutawan di Forever Living. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi lain masa di masa-masa akan datang insya-Allah. Semoga berjaya semua.